Assalamualaikum dan selamat pagi. Bab 2, sel sebagai unit asas kehidupan. Pada minggu lepas, kita telah belajar tentang sel, iaitu sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Pelajaran kita pada hari ini ialah sambungan untuk tajuk sel. 2.1 sel bahagian 2. Organisma unisel dan multisel. Mari kita lihat apa itu organisma unisel dan organisma multisel. Organisma unisel ialah organisma yang terdiri daripada satu sel. Organisma tidak dapat dilihat melalui mata kasar. Dia adalah organisma yang ringkas. Organisma multisel pula ialah organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. Multi maksudnya lebih daripada satu, uni satu. Organisma boleh menjalankan proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan sendiri. Contoh organisma unisel. Amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, Euglena, dan juga yeast. Ini adalah contoh organisma unisel. Untuk makluman kamu, amoeba dan juga paramecium. Amoeba dan paramecium ni dia adalah organisma yang jenis dia menyerupai haiwan. Haiwan. Yang mana dia mempunyai ciri-ciri haiwan. Ia boleh dan ia hidup di kawasan yang berair. Kemudian Euglena. Dia ada dua-dua ciri. Dia ada ciri tumbuhan dan juga ciri haiwan. Euglena ni dia boleh membuat makanan sendiri dengan kehadiran matahari. Jadi itu adalah ciri tumbuhan. Dan dia boleh bergerak seperti haiwan. Manakala Chlamydomonas dan juga yeast pula adalah ciri tumbuhan. Chlamydomonas dan yeast adalah organisma yang mempunyai ciri tumbuhan yang mana boleh membuat makanan sendiri dengan kehadiran matahari. Contoh untuk organisma multisel pula. Kita ada Hydra, Spirogyra dan juga Mucor. Untuk makluman kamu, jangan lupa sebenarnya manusia, haiwan dan juga tumbuhan juga merupakan organisma multisel. Ini penting. Manusia, haiwan dan juga tumbuhan juga merupakan organisma multisel. Seterusnya kita lihat jenis dan fungsi sel haiwan ataupun sel tumbuhan. Sel manusia, kita tengok sel dalam badan manusia. Yang pertama kita ada sel saraf. Sel saraf, apa fungsi dia? Sel saraf mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Ni rupa dia sel saraf. Yang kedua kita ada sel epitelium. Epitelium membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Sel ini juga merembeskan mukus. Yang ketiga sel darah merah. Sel darah merah
tiada nukleus, berbentuk cakera dui cekung untuk menambahkan luas permukaannya, mengandungi hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan, dan mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik ke paru-paru. Seterusnya sel otot. Sel otot yang mengecut dan mengendur dapat menyebabkan pergerakan. Sel pembiakan, ovum dan juga sperma membawa bahan genetik lelaki dan sel ovum membawa bahan genetik perempuan. Dan yang seterusnya ialah sel darah putih. Sel darah putih berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Kita lihat pula jenis dan fungsi sel tumbuhan. Ini sel tumbuhan. Ini asalnya tumbuhan, ada daun dan juga akar. So, kita tengok dulu keratan rentas daun. Keratan rentas daun ada 3 sel yang utama. Yang pertama sel epidermis. Epidermis ni permukaan kulit dia lah. Sel epidermis berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air. Kehilangan air. Membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Sel yang kedua, sel palisad. Sel palisad ni mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Yang ketiga, sel pengawal. Sel pengawal ni, sel pengawal apa dia sel pengawal? Sel pengawal ni dia berada di antara sel-sel lain. Stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Dia adalah liang seni. Stoma biasanya terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Stoma tertutup pada malam hari atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Jadi, sel pengawal mengawal pembukaan atau penutupan liang stoma. Dan yang bawah bahagian akar, kita ada sel akar rerambut. Bahagian akar, sel akar rerambut. Akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan juga nutrien dari tanah. Seterusnya, pembentukan suatu organisma. Organisma asas utama dia adalah sel. Kita tahu sel adalah unit asas hidupan. So, yang pertama sel. Kebanyakan sel di dalam organisma mati sel mempunyai fungsi yang spesifik. Jadi, sel-sel dengan fungsi yang spesifik ini bergabung untuk membentuk tisu. Tisu. Sel-sel yang punya fungsi yang sama bergabung. Dah bentuk tisu. Tisu-tisu pula bergabung membentuk organ. Kita bentuk organ. Tisu-tisu yang berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan suatu fungsi membentuk organ. Kemudian organ-organ pula bergabung membentuk suatu sistem. Bentuk satu sistem. Kemudian beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan akan bekerjasama untuk satu tujuan tertentu membentuk sistem. Pelbagai sistem bergabung membentuk organisma. Jadi semua sistem bekerjasama untuk membolehkan organisasi berfungsi dengan baik. So, ini pembentukan organisma, sel, tisu, organ, sistem
dan seterusnya organisma. Okey, kita lihat contoh pembentukan sel dalam haiwan. Contohnya sel epitelium. Okey, membentuk tisu epitelium. Tisu epitelium membentuk organ. Kat sini kita bagi contoh organ perut. So, beberapa organ membentuk sistem. Di sini diberi sistem pencernaan. Dan seterusnya, beberapa sistem membentuk organisma. Okey, contoh dalam sel tumbuhan. Sel epidermis. Gabungan sel membentuk tisu epidermis. Gabungan tisu membentuk organ. Organ ni adalah daun. Okey, gabungan organ membentuk sistem pengangkutan. Dan gabungan sistem membentuk organisma. Sistem dalam badan manusia. Okey, terdapat pelbagai jenis sistem dalam badan manusia. Ia menjalankan fungsi utama dalam badan. Okey, setiap sistem terdiri daripada beberapa organ yang bekerja secara bersepadu untuk melakukan fungsi khusus. Antara sistem dalam badan manusia ialah, yang pertama adalah sistem perkumuhan. Organ yang terlibat kulit, peparu dan juga ginjal. Fungsinya menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Sistem yang kedua, sistem rangka, terdiri daripada tengkorak dan juga tulang. Fungsinya menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu dan hati. Sistem yang ketiga ialah sistem limfa. Mengalirkan mengalir ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Sistem pencernaan memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Sistem otot membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Sistem integumen melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Sistem saraf membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Sistem respirasi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke seluruh bahagian badan. Sistem endokrin, sistem endokrin menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Dan akhir sekali ialah sistem pembiakan, menghasilkan sperma dan juga ovum untuk pembentukan zuriat. Jadi fungsi semua sistem mestilah berkoordinasi supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. Jadi organisasi sel membentuk pelbagai organisma. Kita perlu bersyukur kerana dikurniakan Tuhan dengan pelbagai organisma yang boleh memberikan manfaat kepada kita. Jadi, moga kamu faham dan hafal sistem sel. So untuk hari ini itu saja. Sekian, terima kasih.